Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya nak streskan kepada benda ni pagi ni beberapa perkara. Yang pertama sekali pasal ejen baru kadang-kadang rasa takut kena reject. Kan? Fear of rejection. Kan? Fear of rejection. Dan saya pernah juga share satu masa dulu pasal down management ni kan? Kan? So semalam saya ada jumpa saya punya kawan, sambil-sambil minum tu dia cerita, rupanya dia ada tengok video, YouTube saya. Dia cerita pasal kita kena buat rejection tu kan, sampailah kita faham bahawa rejection tu is a part of kita punya success. Kan? Sampaikan rejection tu is a part of kita punya success. Kan? Maksudnya bukan you tak boleh expect bila you buat business tak ada rejection, tak boleh. Okay. So hari ni sama juga saya nak kongsikan satu benda iaitu acceptance. Dia macam ni. Dalam buat bisnes, pengalaman saya, bila you kena reject ataupun orang tak suka kat you ataupun tak suka you punya idea, you akan rasa down dan you rasa stuck. Dan bila stuck, susah nak move on. Faham tak? You nak pergi ke next punya appointment ke, nak pergi ke next prospect tu jadi macam mengganggu you punya momentum. Ni kebanyakan orang yang especially baru-baru lah. Yang lama dia punya confidence level dia dah different. So lebih kepada bagaimana you nak manage you punya confidence level lah. Okay. So apa yang perlu kita accept? Okay. Pertama sekali kita kena accept bahawa tak semua orang suka kita. Okay. Kedua, bila kita buat bisnes, tak semua orang suka kita buat bisnes. Okay. Bila kita buat bisnes takaful pula, tak semua orang suka takaful. Itu kita kena accept. You kena accept benda tu dulu. Okey, bila kita tahu ada yang tak suka, kita juga kena accept ada yang suka. So, kat situ kita kena tahu bagaimana kita nak fokus. Kalau orang tu tak suka, kita tak boleh nak paksa dan jangan fokus pada orang tak suka. Kita fokus pada orang yang suka. Tapi tanggungjawab kita adalah untuk sampaikan. Bila talk about tak suka ni, kan? Saya nak you accept. Jangankan pasal you nak cerita pasal takaful. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak orang pergi mana? Kan? Ajak orang pergi mana? Masuk syurga. Masuk syurga tau. Kan? You rasa semua orang suka dia? Ada orang tak suka dia? Kan? Kita ni setakat ajak takaful orang tak suka tu pelik tak? Tak pelik sebenarnya. Kan? Lagi pelik kalau orang tak suka masuk syurga. Sebab perbandingan dunia dengan syurga ni, kan? Dunia ni Allah bandingkan, yang saya dengar, saya tahu hadis ke apa, tapi dia umpama sebelah sayap nyamuk. Tak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. You nampak Allah nak bandingkan dunia ni punya tak ada value bagi dia. Kan? Sebelah sayap nyamuk boleh terbang tak? Maksudnya sebelah sayap nyamuk tak boleh terbang. Maksudnya sebelah sayap nyamuk tu tak ada function. Dan value dunia ni lagi rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Faham tak? Kita nak suruh buat takaful sikit je. Nabi suruh kan, ajak masuk syurga. Pun orang tak suka. Tu you kena accept. Kena accept. So, kenapa you kena accept? Supaya kita tak fokus kepada orang yang tak nak accept kita. Supaya kita tak nak fokus kepada orang yang reject kita. Dan kita kena ingat, dia reject kita bukan sebab dia tak suka kita. Itu kena accept juga. You jangan ingat dia reject kita tu tak suka kita tak apa kita rasa dia tak suka kita dan kita pun reject dia juga. Tak boleh, jangan. Kan? Sebab dia tak suka kita, mungkin dia tak suka idea tu. Dia okey dengan kita. Sebagai contoh, sebelum ni okey je. Bila tahu kita buat takaful, dia terus unfriend, terus block, terus macam-macam. Adakah dia tak suka kita because of kita? Tak. Dia mungkin tak suka idea kita buat takaful ataupun kita nak ajak kebaikan tu. It's okay. So, apa yang patut kita kena stresskan? Kita kena stresskan how to build trust. How to be different. Kan? Sebab kita mungkin tahu orang-orang memberi persepsi yang salah pasal kita punya career. Kan? Dia tahu insurance tipu lah, benda-benda because of yang viral ni sebenarnya benda-benda yang tak baik je. Yang baik-baik banyak, mana ada viral sangat. Kan? So, kita kena tunjukkan bahawa kita bukan macam orang-orang
yang buat benda-benda yang tak betul pasal bisnes ni. Sebab tu saya nak you kena tonjolkan benda tu. Dan keep on jumpa orang, share. Keep on jumpa orang, cerita. Keep on jumpa orang, kongsikan apa-apa yang patut kita kena kongsikan secara transparent. Okey? Sebab tugas kita sebenarnya nak build trust dengan dia orang. Kan? Contoh macam Haziq tadi, share. Dia tak nak, dia memang tak suka dengan insurans. Kan? Tapi kalau tak suka insurans, kenapa dia nak jumpa Haziq juga? So maksudnya, dia bukan tak suka Haziq. Dia tak suka pasal idea of insurance tu. Tapi dia tak suka idea insurance tu because of what? Because dia tak faham. Dia tak ada awareness. Sebab tu tugas kita untuk bring dia punya awareness level kepada yang lebih tinggi supaya dia nampak, oh macam ni rupanya, baru aku tahu. Kan? Sebab manusia ni berubah-ubah. Berapa ramai tadi, even Amir pun cerita. Kan? Klien dia, prospek dia dah berapa tahun dah, makan tahun, baru sekarang terbuka hati. Why? Because of ada series of circumstances yang berlaku dalam kehidupan dia yang menyebabkan dia punya awareness level berubah. Sebab tu kita kena keep on bagi awareness. Okay? Jangan give up. Sebab saya nampak ejen baru ataupun ejen lama pun ada juga kadang-kadang yang dia punya confidence level start dropping because of macam susah sangat buat bisnes ni, masa Covid susah lah semua everything. Tapi kena ingat ada orang lain yang boleh pergi. Why? Because they keep on doing the basic thing. Kan? Go back to basic. So, idea dia macam ni. Kan? Kalau you susah sangat nak faham benda apa yang saya cakap ni, terlalu mungkin terlalu besar berfalsafah ke apa, tak apa, kita cerita pasal bahasa teknologi. Ni millennial punya bahasa. Mari sini. Okey. Siapa yang tak ada smartphone? Turun tangan. Kan? Semua ada smartphone. So, siapa yang smartphone dia tak ada apps dalam tu? Tak ada, semua ada apps. Okey. Siapa yang kat sini dia tak pernah install apps? Tak pernah. So pernah kan? Okey. Bila you install apps, bentuk dia macam ni kan? Lebih kurang. Okey, you download je, dia terus keluar ke? Terus boleh pakai ke? Normally dia buat apa? Dia loading kan? Dia loading. Ni bahasa IT ni kalau kau tak faham juga aku tak tahu. Dia loading kan? Okey. So, bila ada progress, tapi tak install lagi ni. Tak fully install. Bila ada progress, you stop ke atau biarkan sampai habis? Kan? Biarkan sampai habis. So sama juga dengan you punya progress timeline ni. Katakanlah you nak achieve whatever goal you nak. Contoh, you nak income RM10,000 sebulan. Kan? Sekarang baru je RM200 sebulan. Baru join. Kan? Lepas tu kena reject. Dan kita tahu rejection, kita kena accept rejection is part of success, is a part of progress. Ni, progress dan installation ni. Adakah you stop? Tak. Tapi kebanyakan orang stop je. Kan? Asal tak jalan ni? Padahal progress ni. So kalau tak ada progress, check balik apa problem dia. Mungkin network. Kan? Bukan stop terus, merajuk terus, tak buat benda, tak buat dah. You nampak? So yang ni yang saya nak you kena fahamkan. So enjoy the journey ni untuk dapatkan benda ni. Sebelum you nak install benda ni, sehabis install, dia ada progress. Dia tak boleh terus masuk je. Faham tak? Dan walaupun slow, tengok kadang-kadang baru 20%. Kan? 30% sebab kalau kat sini dia tak tunjuk percentage. Kalau kita install dekat window ke dekat laptop ke, dia tunjuk dia progress sebab tu ada percentage. As long as dia bergerak, then enjoy the process. Cuma kalau slow sangat, tak gerak-gerak, mesti ada something wrong. Dan check balik apa yang sangkut. Mungkin kena reinstall. Go back to basic. Simple je benda ni. Jangan terlalu complicated. Okay? Tu nombor satu. Pasal nombor dua lah. Tadi pasal takut tadi kan. Takut kena reject. Kan? Kedua, pasal progress. Ketiga, pasal confidence level. Macam mana kita nak improve kita punya confidence level? Kalau dalam konteks bisnes ni, macam kita nak improve.
Space repetition is the first law of learning. You kena keep on buat dan buat. Katalah sekarang ni you nak start close aspirasi, you nak start open aspirasi. Kan? You kena keep on buat. Kalau tak berani lagi nak cerita kat orang, you kena buat self reteach. Apa maksud self reteach ni? You kena role play seorang-seorang. You assume ada orang kat depan, you kena buat role play sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai you fluent proses dia. Lepas tu test dengan kawan-kawan. Kan? Member-member satu office, jap. Aku nak present ni, betul tak aku cara present dan kau faham tak apa aku present? Tak cukup 1, 2, 3, 4 sampailah okey, kau punya dah okey. Test pada you punya kenalan. Sampai satu masa test kepada stranger. That's how you improve you punya confidence level. Cuma satu pantang dia, jangan over confident. Confident cukup, jangan over confident. Kan? Sebab kita tak boleh over confident because kita ni makhluk. Kan? Apa-apa pun mesti sandarkan pada Tuhan. Close because of Allah izinkan dia buka hati, bukan kita punya terror boleh close. Jangan. Jangan nanti ini senang je ni everything kan. Bukan apa, takut you overconfident, tiba-tiba kena reject yang teruk sangat sampai you rasa macam alamak, tu down. So relax. Kan? Bersederhana. Cuma as long as you ada SOP cara you present, cara you step by step you buat, dan niat you memang totally nak bagi dia awareness, you tak akan ada pressure. Serius saya cakap. Kita ada pressure ni because kita mengharapkan something. Faham tak? Kita mengharapkan something, then kita dapat result. Then orang tu ambil. Then orang tu bagi reward kat kita. No, tak boleh. Progress, mungkin result dia masa tu, dan mungkin result dia akan datang. Tapi kena yakin, insya-Allah ada. Kan? Kena yakin, insya-Allah ada. Sebab based on experience, kalau you fokus dengan apa benda basic you buat, insya-Allah you ada progress. Cuma kalau jangan sampai terlalu slow, sebab kita berlawan dengan masa. Kan? Yang terlalu slow sangat. Sebab contoh macam kita ada kontrak. Kontrak kita setahun kena buat minimum of MOC, maintenance of contract. So kalau you ada progress tapi terlalu slow sampai tak achieve MOC pun tak boleh juga. Kan? Sebab kita nak capai kita dream ni secepat yang mungkin. Kan? Kalau katalah orang biasa-biasa buat 2 tahun 3 tahun untuk dapat 10,000. Kalau you buat dalam masa setahun, kenapa nak tunggu sampai 2-3 tahun? Or even kalau you boleh buat dalam masa 6 bulan, kan, you usahalah dapat 6 bulan. Kalau tak dapat 6 bulan pun, at least you ada lagi 6 bulan untuk achieve. That's how macam mana kita improve kita punya confidence level untuk achieve kita punya goal. Jangan pedulikan kepada orang lain yang talk back about kita. Cukup. Kan? Apa yang dia cakap semua tak penting. Apa yang kita fikir tentang apa dia cakap tu penting. Sebab apa yang dia fikir akan efek kat kita. Okay? Boleh? Itu je. Very simple. Jangan terlalu complicated. Kan? Agak-agak macam serabut sangat. Stop. Inhale. Think. Masa think tu, kena ingat kat Tuhan lah. Istighfar, selawat dan semua. Everything? Okay? So itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan saya tujukan kepada orang baru-baru. Sebab ramai yang baru ni. Su, Haziq, Naziha, Dekna, Abu baru datang. Okey, boleh. Dan ejen yang lama pula, kan, yang lama-lama yang sini-sini, bantulah kepada yang baru. Kau nampak blur-blur everything kan, you kena reach out insya-Allah. So mudah-mudahan dengan kita bantu orang, Allah akan banyak lagi bantu kita. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.